والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسر ربي تميم بالخير. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sirah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum, yang menceritakan perjalanan hidup seorang makhluk yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi mengambil masa 63 tahun. 53 tahun kehidupan Nabi di Mekah. Kemudian Nabi hijrah, kekal berada di Madinah sehinggalah akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 53 campur 10, 63 tahun, itulah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan, dan kita dah habis dah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 53 tahun dah selesai. Dan kita berada di tahun ketiga kehidupan Nabi di Madinah. Di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja sekadar Rasul, Nabi juga adalah ketua negara penduduk Madinah. Dan Nabi sibuk seawal daripada tahun pertama bagaimana Nabi nak menyusun masyarakat kaum yang berada di dalam Madinah, nak berurusan dengan Yahudi. Di situlah syariat turun, ibadah yang turun, kemudian berlaku peperangan di mana ramai orang-orang daripada luar, terutamanya musyrikin Mekah, yang tidak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutkan kalau Nabi dah keluar hijrah, dah tinggalkan Mekah, biarlah dia dah tak duduk dalam Mekah, dia dah keluar dengan kawan-kawan dia, tapi amalkan Islam dekat Mekah pun tak boleh, luar Mekah pun tak boleh. Itu musyrikin Mekah. Dan pertemuan yang lepas kita dah tengok dah bagaimana permulaan kisah daripada perang Uhud. Di mana perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pertemuan yang lepas kita dah lihat bagaimana orang-orang Islam yang sepatutnya jumlah tentera mereka 1000 orang tentera. Sehari sebelum berperang, Nabi berkemah di satu tempat yang bernama Syaikhan. Di situ berlakunya satu masalah yang diwujudkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pun ikut berperang, tapi malam sebelum keesokannya untuk bertempur, Abdullah bin Ubay bin Salul ni dihasut. Daripada 1000 tentera, balik 300 tentera. Dia kata, buat apa kita nak berperang? Kita duduk Madinah elok je. Kita nak berperang untuk Muhammad orang yang datang ke Madinah. Kenapa kita nak korbankan nyawa-nyawa kita? Bukan 300 tu ikut balik bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi SAW pun tidak melarang, baliklah kamu, balik. Kemudian ada lagi yang nak ikut balik, tapi seorang sahabat dia datang menasihati, kalaulah kamu tak nak berperang, jadilah tentera pertahanan. Maksud kalau tak nak jadi tentera yang di hadapan,
jadilah tentera yang berada di belakang pertahanan. Dia pujuk, dan Allah Subhanahu Wa Taala rakam di dalam Al-Quran bagaimana sahabat ini dia punya manfaat ataupun peranan dia di dalam perang tersebut. Maka 200 lagi tak jadi balik, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun menguatkan perasaan dan hati-hati mereka. Bayangkan tuan-tuan, 3,000 tentera nak lawan dengan 700. Minggu lepas saya tengok Lord of the Ring. Saya tengok 1, 2, 3 punya Lord of the Ring. Sebab nak tengok suasana tu tuan-tuan. Tentera Orc 10,000 nak lawan dengan pasukan tentera yang hanya lebih kurang sikit lagi tuan. Kita tengok pun gentar kan. Tentera dengan precise pun tengok berundur. Begitulah juga peperangan pada zaman dahulu. Sebelum berperang, hari ini kita nak tengok sebelum daripada peperangan tersebut, Nabi SAW memberikan semangat dan ucapan sebelum berperang. Kan kita tengok peperangan dulu-dulu, ketua dia akan duduk bagi ucapan semangat. Kalau kita mati hari ini, bangsa kita mati hari ini, biarlah kita mati dalam keadaan bermaruah, supaya tercatat di dalam sejarah keturunan kita tidak mengalah, malah kita berlawan sehabis yang baik. Itulah perkara yang sama diberikan oleh Nabi SAW, dan Nabi berikan ucapan, dan para sahabat melaungkan dengan ucapan takbir, tuan, bagi semangat kepada prajurit Islam kepada ketika itu. Dan Nabi SAW memakai baju besi sebanyak 2 lapis. Nabi keluarkan pedangnya. Nabi SAW tanya kepada pasukannya, man ya'khudhu min hadha sayf, siapa yang nak guna pedang ini? Pedang milik Nabi SAW. Ramailah sahabat yang bangun, angkat tangan, ya Rasulullah, berikan kepada kami nak gunakan pedang tersebut. Kemudian Nabi SAW tanya sekali lagi, siapa yang nak ambil pedang ini dan nak tunaikan haknya? Bila nak tunaikan haknya ni, ramai yang daripada angkat tangan tadi tak angkat tangan, kecuali Abu Dujanah. Abu Dujanah angkat tangan. Dia kata, ya Rasulullah, berikan kepada aku apa hak yang ada pada pedang ini. Dan Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Dujanah, Nabi kata, gunakan pedang ini, lawan sampai patah. Dia bukan sabit kan, sabit ke parang kita potong kelapa kan. Pedang perang ni, kalau dia bukan tentera ke, bukan tak biasa menggunakan perang, berat. Dia berat. Kita tengok cerita perang dulu lah. Kalau orang tak biasa, dia pegang pedang, nak angkat, jatuh balik. Sebab dia pedang perang. Nak berlawan, nak gunakan pedang itu dengan orang prajurit yang memakai baju besi, maka pedang itu kena lebih kuat, lebih besar dan lebih berat. Sebab nak dihayunkan tu. Maka Abu Dujanah kata, aku terima pedang ini dan aku akan menunaikan haknya. Dan Abu Dujanah tu, waktu dia terima pedang tersebut, para sahabat melihat bagaimana Abu Dujanah melilitkan kain merah di kepalanya. Seolah-olah perang ni, inilah yang terakhir. Tak balik. Dan seorang sahabat, iaitu Zubair ibn Awam, dia tak puas hati dengan Abu Dujanah. Tak puas hati ni bukan cemburu, tuan-tuan. Sebab tadi dia pun angkat tangan. Dia tengok Abu Dujanah pun angkat tangan. Aku nak tengok Abu Dujanah ni kemas ke? Maksudnya dia berlawan daripada, dia cemburu daripada sudut tersebut. Dia kata, aku nak ikut Abu Dujanah dalam perang ni. Aku nak tengok betul ke dia menggunakan pedang itu seperti yang Nabi SAW harapkan. Maksudnya dalam perang tu,
dia ikut orang tu. Ikut orang tu. Kalau sambil perang, dia pun berlawan juga. Dan dia ikut. Mata dia melihat pergerakan Abu Dujanah. Dan kata Zubair ibn Awam, tiada seorang pun yang berhadapan dengan Abu Dujanah kecuali dia akan mati. Maksudnya memang lawan sungguh-sungguh. Masuk dalam pasukan musuh di kawasan yang paling tengah. Sampailah satu keadaan Abu Dujanah berlawan, sehingga satu keadaan dia sudah pun nak menghayunkan pedang dia, tapi dia tidak melibaskan pedang tersebut kepada pihak musuh. Kenapa tuan-tuan? Sebab perempuan, sebab yang dia nak tebas tu ataupun dia nak tetak itu adalah seorang perempuan, wanita, isteri kepada Abu Sufyan, Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Kata Abu Dujanah, dia kata, akramtu saifu Rasulillah alla aqtula bihim ra'atan. Aku memuliakan pedang Nabi SAW dengan tidak membunuh perempuan. Kan? Kalau dalam perang, apa salahnya? Dia pun musuh, dia dah tak ada masa dah nak berfikir perempuan lah, kan? Tak ada. Tapi sebab Nabi SAW memuliakan perempuan, wanita, tidak memukul wanita, maka Abu Dujanah dia pegang pedang Nabi SAW. Sebab ini pedang Nabi, aku tidak pun menggunakan pedang ini untuk membunuh perempuan. Sahabat kata Nabi SAW. Maka Abu Dujanah diberikan gelaran iaitu pedang Rasulullah. Kalau pedang Allah, siapa dia? Dia ada Khalid Al-Walid. Tapi dalam perang Uhud ini, Khalid Al-Walid belum lagi masuk Islam. Dan waktu dalam peperangan tersebut, Nabi SAW jatuh di dalam lubang. Sepatutnya lubang itu yang digali oleh Abu Miklah, dikorek oleh Abu Miklah. Sepatutnya lubang itu ditujukan kepada Nabi SAW, tapi bukan Nabi yang jatuh. Nabi jatuh di lubang yang lain. Yang jatuh itu adalah Mus'ab bin Umair. Bila Mus'ab bin Umar jatuh di dalam lubang tersebut, maka serangan ditumpukan kepada Mus'ab bin Umar, dan Mus'ab bin Umar syahid dalam peperangan tersebut. Kalau kita pernah tengok kisah Mekah dulu, Mus'ab bin Umar ni seorang anak orang kaya. Anak orang kaya, dia tinggalkan seluruh kekayaan dia, ikut Nabi SAW. Nabi duduk di Masjid Nabawi, Nabi tengok Mus'ab bin Umar menangis. Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kenapa menangis? Sahabat tanya. Dulu dia tu kan, Mus'ab bin Umar masuk dengan pakai baju yang sangat lusuh, rambut yang tidak terurus. Nabi kata dulu dia tu atarnya sangat wangi, dan dia memakai pakaian yang indah, tapi dia tinggalkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa dia? Mus'ab bin Umar, remaja tuan-tuan. Remaja, tinggalkan kekayaan, ikut Nabi SAW. Dan dia ini juga, Mus'ab bin Umar adalah seorang naqib yang dihantar oleh Rasulullah waktu Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Nabi hantar wakil daripada sahabat untuk dakwah ke mana? Ke Madinah. Dan antara yang dihantar adalah Mus'ab bin Umar dan juga Abdullah bin Umi Maktum, dua orang sahabat. Dan Mus'ab bin Umar ini meninggal dunia dalam peperangan Uhud, mati syahid tuan-tuan, mati syahid. Dan ketika itu semua ingat Rasulullah yang mati, padahal Mus'ab bin Umar yang jatuh di dalam lubang tersebut. Tapi Nabi SAW jatuh di dalam lubang yang lain. Apabila Nabi SAW jatuh di dalam lubang yang lain ketika peperangan tersebut, antara sahabat yang awal mendapatkan Rasulullah SAW, melindungi Nabi SAW, beliau adalah Malik bin Sinan, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Talib dan juga Abu Dujanah. Paling dekat dengan Nabi SAW dan mempertahankan Nabi SAW dalam suasana perang itu tuan-tuan.
bila Nabi terjatuh. Dan Abu Dujanah memeluk Nabi SAW. Dia peluk, dilindungi Nabi ni tuan-tuan. Bukan dia perisaikan Nabi, dia menjadikan tubuh dia untuk melindungi Nabi SAW. Dia memeluk Nabi dalam keadaan tekanan tersebut. Abu Dujanah peluk Nabi SAW dan kata para sahabat, aku melihat Abu Dujanah seperti seekor landak kerana banyaknya lembing ataupun panah yang terkena kepada belakang Abu Dujanah. Dan di pihak musuh pula Abu Sufyan menyusun tentera dia, dua sayap kanan dan kiri yang diketuai oleh Khalid Al-Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid Al-Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal nanti dia akan masuk Islam lewat sedikit. Tapi tuan-tuan, lepas dia masuk Islam, kita tengoklah bagaimana beliau membayar hutang kepada Nabi SAW atas kesalahan yang mereka pernah lakukan. Sungguh-sungguh mereka selepas itu, mereka berdua ni dilantik menjadi panglima perang dan memimpin peperangan selepas Islamnya Khalid Al-Walid dan juga Ikrimah bin Abu Jahal. Dan ketua pemanah di pihak musuh diketuai oleh Abdullah bin Rabi'ah. Abdullah bin Rabi'ah. Dan panji perang musuh dalam perang Badar, tuan-tuan, waktu perang Badar dahulu, panji perang musuh ini, bendera perang ataupun bendera negara mereka ini dipegang oleh kabilah Bani Abdiddar. Dan dalam peperangan tersebut keluarga mereka ini mati. Yang pegang panji perang Badar semuanya mati, dibunuh. Dan kali ini tugasan perang memegang panji perang diberikan kepada Bani Abdiddar sekali lagi. Tugasan yang paling susah, tuan-tuan, adalah memegang panji. Sebab apa? Bendera ini mesti dipegang dan tidak dibenarkan jatuh. Ada yang pegang, sebelah tangan pegang bendera, sebelah tangan pegang pedang. Ataupun kalau kita tengok perang dahulu zaman Jepun, kan zaman Jepun yang pegang senapang depan ada pisau tu kan, ni zaman samurai tu, dia akan ikat panji dia dekat badan dia. Maksudnya bendera tu terlekat di badan. Dua-dua tangan boleh guna. Dua-dua tangan boleh guna. Panji ini mesti ditegakkan di dalam perang. Kalau terjatuh mesti diambil alih untuk dikibarkan. Dia tak boleh jatuh. Dia adalah antara simbolik menentukan satu-satu pasukan itu menang ataupun kalah. Sama ada panji perang mereka jatuh ataupun mereka lari meninggalkan medan perang. Dan keturunan Bani Abdiddar ini juga pegang panji di dalam perang Uhud. Dan Abu Sufyan memberikan kata kepada Bani Abdiddar, dia kata, dulu kita kalah dalam perang Badar, kita kalah. Kalaulah Bani Abdiddar tak mampu, bagi pada orang lain. Dia cakap macam tu. Siapa dia? Abu Sufyan. Bani Abdiddar kata, kami akan lawan habis-habisan, lawan sungguh-sungguh dalam perang ini, dan kami akan mempertahankan panji perang ini. Abu Sufyan, tuan-tuan, sebelum daripada peperangan ini, perang Uhud ini, dia hantar wakil, seorang wakil. Dan nak hujung-hujung dah, nak hujung-hujung perang dah. Dia fikir lagi, apa aku nak buat ni, kalau boleh nak menang perang ni dengan cara yang lebih awal lagi. Abu Sufyan hantar wakil pergi cakap dengan orang Ansar, perang ini kami dengan Muhammad sahaja. Apa jawab Ansar? Ansar kata, kami tak akan berundur, kami tetap bersama dengan Nabi SAW. Dan seorang munafik, Abdul Amar ibn Saifi, munafik kata, selain daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, semayang sama Nabi, semayang di Masjid Nabawi, duduk di belakang saf, solat bersama dengan Nabi. Siapa dia? Abdul Amar ibn Saifi. Dia adalah Ansar daripada Madinah, dan dia ini adalah orang kuat Aus. Kalaulah Abdullah bin Ubay bin Salul
sebelah Khazraj. Maksudnya kalaulah sebelum Nabi datang Abdullah bin Ubay bin Salul ini diangkat menjadi ketua, kemungkinan besarlah Abdul Ammar ibn Saifi ini pun diangkat menjadi pemimpin. Tak kisahlah jadi menteri sukan ke kan, jadi dia dapat portfolio tu. Kalau Abdullah bin Ubay Salul menjadi menteri utama, Abdul bin Ammar bin Saifi ni pun dapat jugalah jadi menteri-menteri bawahan ni. Maka pada ketika itulah si munafik ini, dia dari Madinah pergi ke Mekah beritahu, kami orang Aus Ansar akan bersama dengan Quraisy Mekah, kami akan tolong kamu dalam peperangan ini. Tuan-tuan, Abdul bin Ammar As-Saifi ni balik kepada pasukan dia, kaum dia Aus ni. Dia kata, jangan bimbang wahai Quraisy, kaum aku akan dengar kata-kata aku. Maka dia pun balik. Kita jangan sampai jadi macam ni tuan-tuan ya. Kita kalau orang Islam berselisih faham sikit-sikit tu biasalah. Tapi janganlah kita memusuhi sampai kita melakukan sesuatu yang tak baik kepada orang Islam kita sendiri. Biasalah gaduh sikit-sikit kan, kucing dia berak depan rumah kita kan, itu kita gaduh-gaduh biasa tu, tak apa. Tapi kita jangan gaduh memusuhi sesama Islam kita sampai kita mencederakan dia, kita mengkhianati dia. Itu tidak dibenarkan. Baliklah Abdul Ammar ni kepada kaum dia. Dia kata, dia bagi semangat. Dia kata semua orang Aus kata, kan, dia bagi kita jangan berperang, kita ni orang Madinah, janganlah kita cari pasal dengan musyrikin, jangan Quraisy Mekah, mereka kaum yang lebih besar, jangan kita ganggu. Ini peperangan antara Muhammad dan juga Quraisy. Apa orang Aus kata? Kami orang Ansar, tidak ada satu pun mata daripada Ansar yang senang melihat kamu. Sudah. Dia ingat dia ketua. Selama ni orang Aus hormat dengan dia. Tiba-tiba dia datang kepada kaum dia. Dia kata, kita jangan berperang, jangan tolong Muhammad, kita orang Madinah, duduk saja Madinah. Apa orang Aus kata? Dia kata, kami semua ni Aus dah lama tak senang melihat kamu. Habis lah, cok lah kan. Kalau pilihan raya memang kalah awal lah. Kami Ansar, tidak ada satu pun daripada mata Ansar yang senang melihat kamu. Kami akan tetap kekal bersama dengan kepimpinan Muhammad dan akan ikut Muhammad di dalam peperangan ini. Dah balik awal kawan tu. Dan dalam peperangan Uhud ini, kabilah Bani Abdiddar, mereka lawan Nabi SAW. Kabilah Bani Abdiddar ini lawan orang Islam dengan lawan Rasulullah SAW berbeza tuan-tuan. Kita gaduh dengan kawan kita, dengan gaduh dengan Nabi SAW, ia merupakan satu dosa yang paling besar. Semua keluarga mereka di dalam perang ini mati. Dalam perang Uhud, panglima mereka yang paling tua nama Talha bin Abi Talha Al-Abdari. Bukan Talha bin Ubaidillah kan tuan. Talha bin Ubaidillah sahabat Nabi. Nama dia Talha ibn Talha Al-Abdari. Dia ini adalah panglima perang yang memegang panji Bani Abdiddar di sepihak musyrikin Mekah. Maka Zubair ibn Awam lah yang berlawan dengan Talha ibn Talha ini. Maka Talha ini pun mati. Tuan-tuan, ini nak cerita ahli keluarga. Ahli keluarga musyrikin yang memegang panji, semua ahli keluarga dia mati. Dan panji itu disambut oleh Uthman, adik kepada Talha, di pihak musuh. Maka Sayyidina Hamzah yang berlawan dengan Uthman ini lawan dan mati Uthman ini. Dan panji itu disambut oleh Abu Sa'ad, keluarga Bani Abdiddar juga, dan Sayyidina Ali yang bunuh Abu Sa'ad ini. Dan apabila panji itu jatuh, disambut oleh Musafiq bin Talha ibn Talha, anak dia tadi, anak kepada yang mula-mula tadi mati. Disambut oleh Musafiq bin Talha bin Abi Talha
dan dia dipanah oleh Asim ibn Thabit daripada pasukan Islam. Dan bila panji itu jatuh, disambut oleh Adi Musafir Qilab bin Talha, dan dia dibunuh oleh Zubair bin Awam. Tuan-tuan, bila panji itu jatuh, semua mati tuan-tuan, semua mati, ahli keluarga dia. Disambut oleh Al-Jalas. Bila Al-Jalas ni ambil, dia ditikam oleh Talha bin Ubaidillah, dan semua ahli keluarga ini mati, dan tempat mereka adalah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, satu keluarga suatu keluarga menjadi ahli neraka. Sebab itu kita tuan-tuan, kalau kita pergi masjid, kita jangan seronok-seronok kita seorang saja pergi masjid. Dalam rumah kita ada anak kita, ada isteri kita, kejutkan mereka. Contoh, di balik kampung, di balik rumah kita, tak apalah, dia dah ada keluarga, dah anak 4 dah, kan? Takkanlah nak kejut lagi. Tak ada tuan-tuan, kita kena kejutkan dia. Selagi mana dia anak kita, dan perkara itu kita nampak di depan mata kita, kan? Lagi parah, kita balik daripada sembahyang subuh, kita bawa sarapan, kita nampak anak kita terbungkam lagi, kan? Posisi yang sama, kan? Dengan baju yang sama. Kita kata, long ni ada roti canai, jadi makan. Kita tak kisah pun. Sebab apa? Kita kata dah besar, tak boleh tuan-tuan. Kita dah Islam pun, kita kena jaga ahli keluarga kita. Sebab hubungan keluarga ni, dia tak habis dekat atas muka bumi Allah sahaja. Dia sampai akhirat, sampai syurga dan neraka. Ada pun tubuh badan kita, perwatakan kita, Allah akan cantikkan. Tapi ahli keluarga kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, Allah akan kekalkan. Allah takkan ubah. Disebabkan kamu ahli syurga, aku gantikan ibu bapa kamu yang lain. Tak ada tuan-tuan. Ibu bapa itu, itulah sampai ditentukan syurga dan neraka. Itulah ibu bapa kita yang kita kena berikan ketaatan kepada dia. Nak kena kira ke ibu bapa tu jenis baik ke, jenis tak sembahyang ke? Tuan-tuan, baik ke tak sembahyang ke, itu hal dia. Tapi tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita, kita kena berikan ketaatan dan layan dia dengan perkataan yang baik, dengan layanan yang baik. Walaupun ayah itu adalah pembuat berhala sekalipun. Macam Nabi Ibrahim, ayah dia buat berhala, dia tetap sebut dengan ayah dia dengan perkataan yang baik. Wahai ayah, saya doa moga Allah kurniakan ayah hidayah. Dia akan cakap elok-elok dan baik-baik. Takkan dia maki ayah dia. Belum ada pernah Rasul yang maki kedua ibu bapa dia, jahat macam mana sekalipun. Jahat macam mana sekalipun tuan-tuan. Begitu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Mak ayah saya pun tak sembahyang, kan? Lagi seksi lagi. Umur dah 50 pun seksi lagi, pakai seluar jin. Kita punya anak tak boleh tuan-tuan. Mak ayah kita tu Allah tukarkan khinzir sekalipun, kita kena taat dengan ibu bapa kita. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Ketaatan yang kita kena berikan kepada ibu bapa kita. Ni ahli keluarga. Satu ahli keluarga ni, Bani Abdiddar, mati dalam keadaan kufur, dan dia mati dalam keadaan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ahli keluarga dia mati tuan-tuan. Sebab itulah ketika Sayyidina Umar dibunuh oleh tuan-tuan, dibunuh oleh Fairuz Abu Lu'lu'ah waktu solat subuh. Sayyidina Umar dibunuh, dan ketika itu pengganti, kalau ikutkan yang paling layak, anak dia Abdullah bin Umar. Waktu tengah sakit tu tuan-tuan, orang cadangkan, wahai Sayyidina Umar, berikanlah kepimpinan kepada anak kamu. Berikan kepada anak kamu. Kata Sayyidina Umar, cukuplah sekali saja. Keluarga Al-Khattab menanggung beratnya tanggungjawab khilafah.
Kata saya, cukuplah seorang daripada keluarga aku jadi khilafah. Kita jangan bangga kan, atuk kita pun dulu adun, anak dia pun adun, cucu dia pun adun dekat tempat kawasan tu kan. Punyalah kita suka bangga dengan betul. Jangan main kan. Saidina Umar dalam keadaan kepimpinan dia yang paling adil pun, dia pun tak sanggup nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti, nak dipertanggungjawabkan. Ini pemimpin yang adil. Macam mana pula dengan pemimpin yang tidak adil, yang salah guna kuasa, lagi-lagi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Bani Abdiddar ini, tuan-tuan. Begitu. Kemudian dalam peperangan tersebut, bangun daripada kabilah Abdiddar tadi, Arqad bin Syarabin, dia dibunuh oleh Hamzah, dan Syuraih ibn Qais dibunuh oleh Khuzman, Abu Zaid dibunuh oleh Khuzman juga, Syurahbil ibn Hashim dibunuh oleh Khuzman, dan 10 daripada keluarga Bani Abdiddar ini, tuan-tuan, kesemuanya mati dalam peperangan Uhud yang memegang panji perang tersebut. Rugi, tuan-tuan. Mati sia-sia lah. Orang kata kalau mati ni biarlah mati bermaruah. Bunuh siapa? Saya contoh dia mati, kata mati sebab apa ni? Oh, saya mati sebab mempertahankan adik saya daripada dirogol. Bermaruah, tuan-tuan. Kata mati sebab apa Oh, saya kena hukum gantung sebab saya bunuh mak saya. Ada orang ditakdirkan, ada ibu bapa yang ditakdirkan dia mati di tangan anak dia. Kalau tuan-tuan pernah ingatlah, suatu ketika dulu seorang anak dia bunuh mak dia, belum bunuh lagi, ibu tu hidup lagi, nyawa-nyawa ikan lagi. Disimin, tuan-tuan. Disimin di dalam tangki najis. Tak muat tangki tu, dibengkokkan kaki mak dia. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah, lama dah, saya pun remaja lagi masa tu. Disimin. Dan punca kematian dia bukan sebab dipukul tu kan, sebab sesak nafas, tak dapat bernafas dan mati di dalam lubang tersebut. Jadi mati ni pun kena bermaruah. Bermaruah. Dan dalam peperangan Uhud ini ada dia banyak scene, tuan-tuan. Dalam peperangan Uhud ini, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam lubang tersebut, datang beberapa sahabat, Malik bin Sinan, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Talib. Mereka lah yang paling rapat, yang paling awal mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang tersebut. Perang ini, tuan-tuan, perang Uhud ini, pusingan pertama sekira-kira orang Islam dah menang dah. Musyrikin Mekah dah tinggalkan perisai, dah tinggalkan lari daripada medan perang lah, tuan-tuan. Lari daripada medan perang. Dan orang Islam sudah pun mengutip barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh. Ambil perisai, baju besi, nak dia orang tinggalkan, memang lari sungguh-sungguh. Dan bila lari sungguh-sungguh ni, tentera pemanah yang Nabi pesan daripada awal, kalah ke menang ke tetap kekal. Kalaupun menang, kita dah kutip harta rampasan perang, jangan turun. Kalaupun kalah sehingga tubuh badan pasukan Islam ini dimakan oleh burung-burung pun, jangan turun. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 50 orang tentera pemanah tadi bila nampak orang-orang Islam di bawah sudah pun mengambil harta rampasan perang, hati mereka tidak keruan. Biasalah, tuan-tuan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebagian sahabat ada yang begitu. Dan Abdullah bin Jubair pada ketika itu yang ketua pasukan pemanah pesan kepada mereka, bukankah Nabi
tak bagi kita turun. Sebahagian sahabat kata, kita dah pun menang, buat apa yang kita tunggu lagi di atas ini? Mari kita turun untuk mendapatkan harta rampasan tersebut. 50 tentera pemanah ini tuan-tuan, kan, yang berada di kawasan bukit pemanah tersebut menjadi benteng kepada pasukan Islam yang jumlahnya sedikit, 700 lawan dengan 3,000. Sekali 50 tentera panah lepaskan panah, 50 yang tentera di bawah akan mati. Khalid Al-Walid menunggu saat-saat untuk nak tawan bukit pemanah. Walaupun tentera Khalid Al-Walid 200 tentera berkuda, tapi tak boleh lawan dengan 50 tentera pemanah yang berada di atas bukit. Sekali tarik, 2 kali tarik, dah 100 dah mati. 100 mati. Jadi tak jumlah dia, nisbah tu tak berbaloi untuk nak tawan bukit pemanah, tak boleh. Maka bila ramainya yang turun tuan-tuan daripada bukit pemanah tersebut, tinggallah beberapa orang, maka ketika itulah Khalid Al-Walid mengambil keputusan, inilah peluang. Dari tadi lagi dia menunggu-nunggu untuk nak menawan bukit pemanah. Masa bila dah ramai yang turun, Khalid Al-Walid pun naik daripada belakang, naik ke atas bukit pemanah tersebut, dan tentera pemanah yang berada di atas bukit, termasuklah ketuanya Abdullah bin Jubair, kesemuanya mati syahid. Bila dah kesemua mati syahid, tuan-tuan, ini tentera Islam, ini bukit pemanah, ini musyrikin Mekah yang ditinggalkan. Khalid Al-Walid menjerit, dia kata patah balik, jangan lari, patah balik. Termasuklah Hindun, isteri kepada Abu Sufyan, bila nampak Khalid Al-Walid sudah pun menawan bukit tersebut, maka Hindun pun menjerit kepada tentera-tentera musyrikin supaya patah balik. Tuan-tuan, bila patah balik, keadaan menjadi berkecamuk pada ketika itu. Tentera Islam terkepung, dan inilah peristiwa yang membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir mati syahid, ataupun hampir matilah dalam peristiwa ini. Kalau diikutkan, sepatutnya memang mati di dalam peperangan ini. Sebab apa? Serangan ditumpukan. Memang objektif di dalam peperangan Uhud ini adalah untuk membunuh satu batang tubuh, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah matlamat utama dan terakhir. Bukan nak bunuh orang Islam pun, nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila terkepung, serangan tertumpu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keseluruhan panah ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat di dalam perang tersebut melihat bagaimana bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali panah itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melihat panah itu dalam keadaan tersasar daripada sasarannya. Sahabat dapat melihat dalam suasana perang tersebut, panah datang, dia lencong tempat lain, lencong, tidak mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu diserang dengan serangan yang hebat. Kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang tuan-tuan, insya-Allah, apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran tersebut. Darah membasahi dari dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat bagaimana ada 2 batang besi yang tertusuk di dalam tubuh Nabi, di dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lihat bagaimana sahabat lain yang berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lihat juga bagaimana bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sampai Sayyidina Hamzah yang mati syahid di dalam perang tersebut. Siapa yang bunuh dia, macam mana dia dibunuh, dan dengan apa dia dibunuh, semuanya itu tuan-tuan kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang, siri yang akan datang, insya-Allah tuan-tuan. Perang Uhud ni sangat panjang, dalam dia ada perbahasan dalam perang, suasana perang, selepas perang, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan
jenazah-jenazah yang mati syahid, iktibar daripada perang Uhud, dan perbualan Nabi SAW berlindung di satu tempat dan Nabi diubati di sini. Semuanya insya-Allah tuan-tuan, kalau sempat kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang. Mungkin 3 kali pertemuan baru selesai kisah daripada peperangan Uhud. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri, sebab daripada kita membaca sirah Nabi SAW. Allah himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan Nabi SAW dan sahabat Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.